blame kita pakai budgetnya figure kan? Yeah, they blame dia pakai budget figure, tak pakai multiplier. Okay, fine. I'll address that. But even the World Bank says 5% of global GDP is probably an overestimation. Dia pakai sampai 32% in 2022. But okay, for argument's sake, let's go on multiplier lah. Sebab dia kata KJ dengan Syahrir ni tak reti ke pasal multiplier effect kan. Kita tak belajar ekonomi kot. Tak belajar. Okay, so kita pun tak belajar. Jadi kita baca balik lah multiplier effect ni. Assalamualaikum. Kita dalam episod podcast Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan. Dan saya KJ. KJ, how's your week been? Okay, saya minggu lepas telah pergi ke negeri di bawah Bayu, Sabah, untuk menghadiri rumah terbuka Yang Berhormat Arsyad, sahabat baik saya. YB Arsyad ya, di Kota Belud. Mungkin satu-satunya jemputan rumah terbuka politik yang saya terima daripada rakan lama dalam UMNO kot. Saya ada terima. Adalah 2-3 lagi. Datuk Maulizan dan juga rakan-rakan yang juga keluar sekejap ataupun terbuang. Dan saya telah sempat untuk bertemu dengan Ketua Menteri Sabah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Noor. Dan beliau sangat beramah mesra bersama dengan saya dan kita telah sempat untuk berbincang tentang perkembangan terkini di Sabah. Sabah sebenarnya, Syaril, agak menarik politik di Sabah. Mungkin walaupun bukan topik secara rasmi yang kita nak bincang pada episod kali ini dalam Keluar Sekejap, tapi saya melihat perkembangan politik di Sabah sangat menarik sebab kita sedang melihat Sabah menuju ke arah Sarawak dalam politik dia. So kalau kita melihat selepas tahun 2018, PRU 2018, parti-parti yang dulu bergabung di bawah Barisan Nasional yang datang daripada Sarawak, contohnya PBB dan SUPP dan parti-parti lain daripada Sarawak telah keluar daripada Barisan Nasional dan menubuhkan apa yang dikenali sebagai Gabungan Parti Sarawak ataupun GPS. No longer mereka bersama secara rasmi dalam gabungan di peringkat federal ataupun persekutuan, tetapi mereka telah mewujudkan identiti mereka sendiri. Dan sebelum ini Sabah nampak macam mereka masih lagi kekal dengan sistem di mana parti daripada Semenanjung ada di Sabah, contoh UMNO Bersatu dan sebagainya. Tetapi di bawah kepimpinan Datuk Haji G, Sabah juga ke arah model Sarawak di mana diwujudkan GRS, Gabungan Rakyat Sabah, dan sudah ada identiti baru, Parti Sabah untuk Sabah. Bila KJ bincang dengan Ketua Menteri, nampak memang mood ni ke arah itu dan nak kekal sebegitulah. Ya, sebab untuk pengetahuan pendengar, perkembangan terkini di Sabah adalah penubuhan PGRS. GRS ini adalah gabungan pelbagai parti dan PGRS ini adalah parti komponen yang terbaru di Sabah. Parti Gabungan Rakyat Sabah ataupun the component party bagi GRS. Jadi GRS ini ada beberapa parti di bawah GRS, tetapi dulu apa yang mungkin dikenali sebagai Bersatu, masih lagi ada Bersatu di Sabah di bawah Datuk Seri Ronald Kiandi, tapi sebahagian besar daripada pemimpin daripada Bersatu Sabah telah pun berhijrah dan menubuhkan parti baru, parti GRS ataupun PGRS di bawah kepimpinan Datuk Seri Panglima Haji G sebagai Ketua Menteri. So the big question now yang menjadi perbincangan dan perbualan politik di Sabah adalah untuk pilihan raya negeri Sabah yang akan berlangsung dalam 2 tahun lagi nanti. Apakah configuration ataupun kombinasi parti yang akan lawan di Sabah? Sebab sekarang ni kita ada unique situation di mana di peringkat federal, sebahagian besar daripada parti di Sabah ini part of the unity government ataupun sebahagian daripada kerajaan campuran ini. Tetapi di Sabah
contoh warisan tidak sebahagian daripada kerajaan negeri. UMNO pun tidak sebahagian daripada kerajaan negeri. Kalau saya ingat lagi pada bulan 1 there was a failed coup attempt by UMNO yang tak jadi, yang dipelopori oleh Bung Mokhtar Radin. Jadi kita tak tahu sama ada dalam pilihan raya negeri akan datang PGRS akan bersama dengan PH dan BN akan bersama dengan warisan dan lawan di situ. Dan apakah implikasi kepada federal picture di mana buat masa ni mereka semua berada ataupun menyokong kerajaan campuran yang sedia ada. Ya, dan dinamika mungkin serupa ada juga di Sarawak kan? Sedikit. Saya rasa di Sabah ni lebih dinamik dan antara sahabat-sahabat lama kita, Syaril. Contohnya Yang Berhormat Datuk Shah Hilmi, Timbalan Ketua Menteri, YB Arsyad sendiri, YB Jasni yang merupakan rebel macam kita lah. Mereka tak ikut masa coup attempt hari tu, masa Bung Mokhtar nak guling Datuk Seri Haji G. Mereka berprinsip, mungkin sebab itu mereka kawan kita, dan mereka tidak ikut dengan usaha nak mengguling tu. Ada yang dah masuk PJRS, ada yang dia punya status masih lagi samar, macam Shah Hilmi. Dia tak tahu sama ada dia digantung ataupun tidak daripada UMNO. Okay. So anyway, interesting to monitor apa yang sedang berlaku di Sabah, dan kita harap semoga maju jaya kepada PGRS dan juga kepada rakan-rakan kita di sana. Menarik apa yang KJ kongsikan. Menarik juga yang KJ sebut itulah mungkin satu-satunya jemputan majlis Aidilfitri daripada geng UMNO lah. Daripada geng UMNO. Kita mungkin dapat banyak daripada parti-parti lain, dan saya nak tanya juga KJ tentang itu pada satu ketika lain dalam podcast ni. Saya pun sedar dan nampak bahawa banyak jemputan datang daripada grup lain, bukan daripada grup UMNO, tapi alhamdulillah saya juga sempat dalam minggu yang sudah ini, minggu weekend terakhir untuk Aidilfitri bersama dengan kepimpinan UMNO Alor Gajah. Yang dipimpin sekarang oleh Yang Berhormat Fairul Nizam, YB Along. Beliau sudi menerima ataupun jemput saya ke situ. Ada juga dapat jemputan daripada pemuda UMNO Kuala Langat. Jadi adalah beberapa lagi yang masih berani untuk dilihat bersama dengan kita. Yang lain banyak PM tepi dan jumpa kat tepi, tak ambil gambar. Mungkin itulah dinamika politik juga waktu kita keluar sekejap. Dan dalam rumah terbuka yang Syaril pergi ni, daripada rakan-rakan lama dalam UMNO, apakah sambutan orang UMNO semasa Syaril pergi ke open house UMNO ni? Adakah masih lagi sambutan yang agak ramah mesra ataupun dah ada kesangsian yang yang lain macam? Saya tak nak perasaan lebih, tapi masih positif. Masih positif, dan ayat-ayat lazim yang mungkin KJ pun dengar. You'll be back soon. You'll be back soon, please come back dan sebagainya. Jadi mungkin itu, tak tahulah sama ada itu adalah budaya kita kan dalam orang UMNO dan orang Melayu, memang selalu sopan santun dan sebagainya. Saya nak ambil positif lah, bahawa nampaknya masih ada relationship dengan mereka. Yang itu yang lebih penting. Masa depan politik tu tak apa, itu kita bincang pada masa-masa yang kemudian. KJ, selain daripada kita punya pengalaman ataupun apa yang kita laksanakan dalam seminggu sudah ini, episod kita yang sebelum ini mendapat perhatian juga. Beberapa perkara-perkara yang dibangkitkan, yang dipersoalkan, termasuklah komen kita tentang Konvensyen Kerajaan Perpaduan. Tapi ada yang betul-betul marah dan tak boleh terima apabila kita persoalkan kredibiliti angka kajian ketirisan rasuah telah menyebabkan kehilangan 4.5 trilion ringgit selama 26 tahun. Kalau KJ ingat, kita bincang tentang perkara itu. Dan banyaklah komen-komen sampai ada video dan sebagainya. Saya terpanggil nak respons ringkas lah KJ. Kita respon ringkas sebab I think if you don't believe us, saya rasa saya nak baca satu petikan daripada blog ataupun daripada artikel yang publish di World Bank, website World Bank. Dia kata begini: the methodological soundness and usefulness of such estimates dia adalah 5% of global GDP loss to corruption annually. The soundness and usefulness of such estimates have been called into question by prominent voices in the anti-corruption community.
A review of the most cited global corruption statistics found that all of them rest on fragile foundations and therefore concluded that their use in high-level speeches and reports should be avoided. Jadi kalau tak percaya pada keluar sekejap. Should be avoided. Boleh percaya kepada Bank Dunia lah. Ini Bank Dunia ya. Bank Dunia kata 5% of global GDP ni pun kira dah fragile foundation. Suspect. Yeah. Ini 5% of global GDP. Kalau baca kajian MA Research itu, kalau kita kira, on average dia kira adalah 20% GDP. Yeah. Every year. So In fact, worse than 20% GDP KJ, kalau kita tengok kajian itu, 2022 dia kata 32% of Malaysia's GDP ni lost to corruption. Economic cost lah. Sebab Economic cost. Dia orang blame kita pakai budgetnya figure kan. Ya, yeah, they blame us pakai budget figure, tak pakai multiplier. Okay, fine. I'll address that. But even the World Bank says 5% of global GDP is probably an overestimation. Dia pakai sampai 32% in 2022. But okay, for argument's sake, let's go on multiplier lah. Sebab dia kata KJ dengan Syahrir ni tak reti ke pasal multiplier effect kan. Kita tak belajar ekonomi kot. Tak belajar. Okay, so kita pun tak belajar. Jadi kita baca balik lah multiplier effect ni. Simple macam ni lah, mathematics, right? There are, dalam video yang keluar tu, dia bagi multiplier effect sampai 10 kali dan sebagainya. Again, berujuk kepada rujukan-rujukan antarabangsa, biasanya global fiscal multiplier ni 2 kali lah. 2 times. Right? 2 times. To say it's 10 times is ridiculous. 2 times. Kalau 2 times bermakna, if you do the math, you times it by a factor of 2, bermakna tiap-tiap tahun on average 90 billion was lost by Malaysia. Every year. And that's on average from 97 to 2022. Dia akan lebih besar pada tahun-tahun yang mutakhir. Wan Azizah, Timbalan Perdana Menteri pada tahun 2018, dia pun kata bahawasanya 4% of GDP was lost katanya, and that was about 47 billion ringgit. Jadi Datuk Seri Wan Azizah herself said 47 billion. If you follow this guy, he's saying close to 100 plus billion was lost in that year. So don't trust us. Trust Datuk Seri Wan Azizah. Don't trust us. Trust the World Bank. And bolehlah teruskan untuk mempersoalkan kita. Just nak bagi contoh yang mudah lah. Kalau kita ambil figure yang disebutkan tadi dan kita campur balik kepada GDP kita, kita jadi negara macam apa? It will be a failed state plus kot. No. If we take the loss, supposedly lost figure, we add it to our GDP now. 4.5 trillion. That will be 3 times the size of our GDP today. We will be like what? Tak payah I haven't counted what's an example of 4.5 trillion. Yeah. We got to check. We got to check and then tak apa. Lepas siapa yang dengar sekarang boleh Google siapa punya negara apa yang GDP-nya 4.5 trillion with our population size. Correct. Right? Tak payah tukar better policies. It's not about deindustrialization too early. It's not about wrong investments. It's just ketirisan dan rasuah. We could have been 3 times richer today. Tapi bottom line dia seperti mana yang Syahrir, saya kena sebut. Saya bangga dengan Syahrir hari ni. Okay. Saya kedekut dari segi pujian kepada Syahrir. Tapi hari ni saya bangga sebab saya tak perlu cakap apa pun. Syahrir saja boleh tapau komen ni. You know, I didn't even have to comment on this, you know. Dan Syahrir telah tapau, especially video tu lah. Video tu annoying. Okay, selain daripada hujah daripada World Bank sendiri yang mengatakan bahawa metodologi yang digunakan oleh MA Research adalah metodologi yang suspek, yang lemah, yang sebenarnya yang letak persen GDP ni sepatutnya tidak boleh digunakan dalam apa-apa penyelidikan yang serius. Tetapi bagi saya, hujah saya senang saja. Kalau kita tengok video seorang pakar ekonomi yang telah membalas hujah kita, memang my view is very simple. Don't trust anyone who has a cap that says #economist on it. I mean, come on. That's a sure as hell red flag for me, man. Right. Is it worse than wearing Hugo Boss shirt with the boss? Yeah. Unless you're boss school lah. Maybe. Right. Okay. Yeah. Okay. No, but just to end this, KJ, on a more serious point. But this is the problem dengan debates dan discourse dalam negara ini. Dia macam suka kenakan orang, suka burukkan orang, and it's not about evidence-based arguments. It's just kalau the narrative fits you, go with that narrative because it fits you to say that we've lost 4.5 trillion. It's nice. It's a nice thing to say for supporters of the current administration. So you go for that no matter what. Bukan kita kata
tak ada ketirisan. Memang ada. Memang ada. Saya tak pasti sama ada angka yang disebut oleh TPM pada waktu itu tepat ataupun tidak. Tapi memang ada. Kita semua tahu bahawa ada masalah penyelewengan, rasuah, ketirisan bukan hanya di Malaysia tetapi banyak negara. Tetapi bila kita cakap dengan hujah bahawa metodologi untuk hasilkan jumlah 4 trilion tu problematic, janganlah pula ad hominem. Is that the term? Ad hominem ini adalah bila ada hujah, dia tak nak balas hujah tersebut tapi dia serang orang yang cakap hujah tersebut ataupun orang yang bagi argument tersebut. Dan saya nampak bahawa this is a trademark of, sorry to say lah, a trademark of PH supporters lah. I think of partly and just of politics discourse at this point. But hey, if you want to believe that we've lost 32% of our GDP last year because of corruption, all the best to you. If you think World Bank and all these guys yang buat research ni adalah tak credible, yang credible adalah the big figure, 3 times our GDP today, all the best to you. Snot keluar sekejap. It's the World Bank. We'll be back after this. Kita kembali ke keluar sekejap. Dan KJ, saya nak terus kepada isu hangat juga ni. Isu hangat, sebelum kita cakap pasal orang lain, kita cakap pasal KJ dulu. Oh, wow. Sebab antara soalan yang saya dapat banyak lah dalam open house yang saya pergi ni, this weekend, was this particular question. Apabila Tan Sri Muhyiddin menawarkan KJ jawatan MPT Bersatu, Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu. Soalan saya simple je, KJ on ke tak on ni, masuk Bersatu ke? Tak ajak pun. So masa saya ke rumah terbuka Tan Sri Muhyiddin 2 minggu lepas, timbul balik spekulasi tentang masa depan politik saya lah, dan ramai yang tanya sama ada saya akan bertanding dalam pilihan raya negeri, sama ada saya dah pilih parti mana yang saya nak menyertai. Baru ni saya pergi Sabah pun ramai yang tanya ya. Shalmi tanya, YB Andy tanya, semua tanyalah ke arah mana. Dan saya tak tahulah sama ada mereka tanya sebab mereka nak juga membuat keputusan masing-masing untuk masa depan. Kod-kod mereka masih lagi bersama dengan saya. Tetapi ada sebab saya pakai baju Hot FM hari ni, Syaril. Bukan kerana saya baru saja daripada konti, itu pun benar. Tetapi saya pakai baju Hot FM sebab saya hanya buat satu pengumuman saja dalam seminggu ni. Bukan mengenai parti mana yang saya nak menyertai, tetapi saya telah umumkan bahawa saya telah menandatangani kontrak dengan Hot FM sehingga hujung tahun. Selama ni ramai yang tanya saya, apakah perancangan saya dalam Hot FM, adakah DJ ini adalah satu kerjaya jangka masa panjang. Saya nak bagi tahu bahawa selama 2-3 bulan ni saya buat bersama dengan Hot FM, suka sama suka, sukarela. Dan kita telah menunggu laporan audit yang telah pun dibuat pada bulan lepas, sama ada kehadiran saya di Hot FM memberi impak yang bagus kepada stesen Hot FM ataupun tidak. Dan alhamdulillah, angka-angka yang kita dapat daripada audit menunjukkan lonjakan dari segi pendengar Hot FM sejak saya bersama dengan Hot FM. Wow. Selepas itu beranilah Media Prima Audio menawarkan kontrak kepada saya. Selama ni free je? Selama ni fisabilillah. Okay. Selama ni secara sukarela. Tetapi sekarang ni dah ada kontrak. Sekarang ni, you are employed. I'm in the money. Okay, you're in the money. I'm in the money. So itu saja yang nak diumumkan. Saya dah umumkan yang itu, bahawa saya sekarang ni ada kontrak bersama dengan Hot FM. Yang lain datang pada politik, macam mana nak sebut ini keputusan yang agak susah saya nak buat lah. Ya. Saya tidak kata hari ni dalam podcast keluar sekejap on tak on. Ya, saya rasa kalau saya nak bagi jawapan pun, saya akan bagi jawapan face to face dengan Tan Sri Muhyiddin. Of course. Ya, sebab saya rasa itu cara yang paling tertib. Ya, kita sebagai orang politik, kita mesti tertib, kita mesti jumpa orang yang memberi tawaran kepada kita dan kita bagi jawapan secara face to face, secara gentleman. Saya belum lagi dalam keadaan untuk membuat keputusan. Ramai yang bercakap bagi pihak saya lah, penganalisa politik cakap begini, orang lain cakap begini dan sebagainya. Lokman Nur Adam pun cakap bagi nasihat kepada saya. Terima kasih lah kerana telah memberi nasihat kepada saya, dan saya akan memikirkan tentang nasihat tersebut.
sambil saya minum jus lobak. Tetapi yang penting adalah saya nak sebut begini, Syaril. Tidak ramai ahli politik yang ada peluang untuk memilih parti politik buat kali kedua. Betul. Secara tanpa melompat. Yes. Ya. Ramai yang melompat. Tetapi saya tak lompat. Saya dipecat. Saya selalu ingatkan ni bergurau sajalah. Gurau tapi serius. Saya selalu ingatkan anak-anak saya, ada 3 benda yang saya mewariskan kepada mereka. Anak lelaki saya, 3 anak lelaki. Saya kata yang pertama agama. Ya, Islam. Ya, saya mewariskan kepada mereka, mereka tak boleh. Memang tak boleh lah pilih agama lain. Yang kedua, pasukan bola sepak. Manchester United tak ada pilihan. Dia tak boleh Newcastle, dia tak boleh Arsenal. Kalau Arsenal pun memang kesian lah kan. Kalau kita Arsenal memang kesian. Ya, kesian. So dia Manchester United. Yang ketiga, parti politik. Saya kata, I give you your political party, you have no choice in that matter. But now I can change that. Yeah. Sebab saya dipecat. Jadi tidak ramai ahli politik macam saya. Syaril tidak dipecat, digantung. Jadi dalam keadaan yang agak rumit bagi saya. Tapi bagi saya lompat kejap. Okay, go ahead. Saya mengambil prinsip yang sama. Yeah. Just because dia orang gantung tak pecat saya, tak bermaksud saya sedia untuk diikat. No. I will decide what I want to decide. Yeah, but you don't have the same street cred as me lah. I mean, suspended dengan expel is completely different lah. I mean, only because you. Let's be real lah, bro. I mean, come on lah. You know? No, I don't agree. I don't agree. I think just because they letak gantung pada saya dan saya tak, kalau saya buat apa-apa keputusan yang serupa, akan menyebabkan street cred saya turun. No. Okay. Yeah. Okay. But anyway, so bila kita ada peluang kedua untuk memilih parti politik, saya tidak ambil keputusan ini dengan ringan. Yeah. I don't want to decide just because PRN is around the corner. Sure. Saya tak nak pilih semata-mata sebab ada PRN dalam 2 bulan lagi dan saya nak menyertai pilihan raya dan saya nak dapat jadi calon, sebab tu saya pilih. Saya nak pilih dengan rela hati sebab parti itu mewakili nilai saya dan juga pendirian politik saya. So, I need a bit of time. I need a bit of time. Dan bukan saya kata no kepada tawaran Tan Sri Mahyudin pada podcast kali ini, tetapi saya nak menjelaskan kepada orang ramai dan juga pendengar yang who cares about this, don't think many people care about this, bahawa this is a very difficult decision to make dan saya tak nak buat keputusan ini semata-mata kerana ada PRN. Kalau saya boleh tanya ekstra sikit KJ, adakah KJ dengan podcast ini ataupun dalam percakapan ini menolak kemungkinan bertanding dalam PRN itu sendiri? Sekali lagi saya tak pasti. Hari itu kita bergurau 90-10, 80-20 dan sebagainya. Tapi setiap hari akan ada pandangan dan nasihat yang berbeza-beza. Sure. Yang sampai kepada saya. Dan sebagai seorang, walaupun saya sekarang ni former politician ataupun ahli politik yang sedang berehat, politik ini sebahagian daripada DNA kami. Kita tak boleh lari daripada politik. Ya. Jadi apa pun perancangan yang kita telah buat selama beberapa bulan yang lepas, katalah mungkin sebagai contoh, saya dah pasang niat bahawa untuk 5 tahun akan datang saya keluar daripada dunia politik, saya akan fokus kepada dunia urus niaga, perniagaan dan sebagainya. Tetapi setiap kali saya jumpa orang dan mereka kata, no, KJ patut masuk balik cepat politik, kalau tidak orang lupa, ataupun kalau tidak kita tidak ada rakan dalam perjuangan politik. Itu memang mengganggu saya. Mengganggu saya dari sudut, bukan mengganggu dari segi gangguan yang tidak diundang, tetapi mengganggu pemikiran saya yang mungkin dah buat keputusan tapi tiba-tiba saya ada keraguan tentang keputusan tersebut. Do you feel the same? I do, but boleh tak saya bagi pandangan sebagai... Because let's be honest, before your pandangan, I think the both of us as friends, we agreed that we would take a bit of a long break, right? Yes. But isn't that temptation mengganggu kita? Yeah, the temptation is there. Dan apabila tawaran-tawaran tu datang dan cakap-cakap daripada kawan-kawan, tapi pandangan saya, and maybe this is more for you, KJ, is, if I can say this on air, don't live somebody else's life. Because this is a decision that is super consequential for us as individuals. Dan kalau nampak bahawa bacaan itu dan emosi itu dan kesediaan itu adalah untuk mengambil rehat beberapa ketika, sama ada beberapa ketika itu adalah beberapa tahun, then do that.
Ya. Kerana apabila kita dah buat satu ketetapan itu, akan sentiasa ada tawaran-tawaran dan tarikan, but that decision is ours and ours alone. Ya. Saya rasa itu nasihat yang sangat baik, sebab saya pun tak nak buat keputusan berdasarkan kepada emosi. Sebab mungkin nak masuk semula dengan cepat. Saya tak nak keputusan itu diundang disebabkan emosi, nak balas dendam ke, nak mengajar mana-mana pihak ke. Dan itu juga takut let down friends. Ya, betul. Dan takut mengecewakan kawan rakan-rakan. Jadi saya harap bahawa mereka yang telah memberi tawaran kepada saya dapat memberi saya sedikit masa lagi untuk memikirkan perkara ini. Saya tidak ambil mudah perkara ini. Saya berterima kasih kepada Tan Sri Mahyudin terutamanya yang telah secara umum menzahirkan perkara ini, sebab ada juga tawaran yang lain yang tidak buat secara umum dan tak perlu saya sebut sebab saya rasa tak betul. Perkara ini harus diumumkan oleh mereka yang menawarkan dan bukan saya. Saya rasa yang lain tu biarlah perbincangan yang sulit, ya. Tetapi terima kasih kepada Tan Sri Mahyudin, dan memang saya ada ramai kawan-kawan dalam Bersatu. Namun demikian saya rasa oleh sebab tidak ramai orang yang mempunyai peluang kedua untuk memilih parti politik, saya mahu supaya keputusan saya ini betul-betul keputusan yang saya, macam Syahrir sebutkan tadi, I'm not living someone else's life. I'm not responding to someone else's demand or aspiration or expectation, tetapi betul-betul datang daripada hati saya. Ya. Okey, mungkin ini kalau bukan noktah pun tentang isu ni, at least semicolon dulu. Saya yakin dalam minggu-minggu yang mendatang ada lagi yang bertanya, tapi terima kasih KJ menggunakan platform Keluar Sekejap untuk menjelaskan situasi. Apa pun jangan lupa hari Isnin dan juga setiap hari untuk mendengar Hot FM. Kita kembali selepas tapi ini. Keluar Sekejap subscribe dulu. Selamat kembali ke podcast Keluar Sekejap. Syaril, ramai yang telah pun menghantar mesej kepada akaun media sosial Keluar Sekejap dan minta kita mengulas penarikan rayuan keputusan penggunaan kalimah Allah oleh KDN ataupun Kementerian Dalam Negeri. Dan sebelum kita bincang perkara ini, saya sebagai co-host podcast Keluar Sekejap ingin memberitahu kepada pendengar, ini adalah topik yang sangat sensitif, topik yang agak rumit untuk kita memahami, dan saya harap bahawa pendengar menerima dengan hati yang terbuka apa yang kita akan mengulas dalam isu kalimah Allah ini, dan kita harap bahawa ini tidak menyumbang kepada ketegangan sama ada di kalangan umat Islam ataupun antara rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Dan sudah pasti kita akan merujuk kepada pandangan-pandangan pakar, dan sekiranya perlu untuk episod akan datang mungkin kita akan jemput pakar untuk mengulas isu ini. Mungkin. Ya, baik. Jadi secara umumnya apa yang telah berlaku pada 18 hari bulan April yang lepas, Jabatan Peguam Negara atas arahan daripada Kementerian Dalam Negeri telah memfailkan notis pemberhentian di penjabat pendaftar Mahkamah Rayuan di Putrajaya, dan notis tersebut menyatakan bahawa Kementerian Dalam Negeri, KDN dan Kerajaan Malaysia tidak berniat untuk meneruskan rayuan yang difailkan pada 12 Mac 2021 dan memberhentikan keseluruhan rayuan tanpa sebarang perintah terhadap kos. Dan berikutan penarikan ini, keputusan Mahkamah Tinggi bertarikh 10 Mac 2021 kekal. Jadi kita nak jelaskan sedikit berkenaan dengan keputusan tersebut. Keputusan tersebut adalah keputusan rentetan daripada permohonan semakan kehakiman pada 20 Ogos 2008 oleh seorang yang bernama Jill Ireland supaya dikembalikan 8 cakra padat yang dirampas daripadanya pada 11 Mei pada tahun yang sama 2008
di LCCT, lapangan terbang LCCT Sepang. Jill Island juga memohon mahkamah isytiharkan arahan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 1986 yang melarang kalimah Allah dalam penerbitan Kristian sebagai tidak berperlembagaan dan tidak sah di sisi undang-undang. Untuk makluman pendengar, pada tahun 1986, Kabinet Jemaah Menteri telah secara dasar putuskan penggunaan kalimah Allah oleh penganut Kristian boleh dibenarkan dengan syarat perkataan seperti Allah, Baitullah, Kaabah dan solat tidak boleh digunakan oleh penerbitan agama bukan Islam kecuali dengan syarat bahawa muka depan penerbitan ini menyatakan untuk agama Kristian. Tetapi pada hujung tahun tersebut, pada bulan Disember tahun 1986, KDN pada waktu itu telah keluarkan arahan melarang sepenuhnya dalam penerbitan buku berkaitan agama Kristian dalam edisi bahasa Malaysia, bahawa tak boleh digunakan langsung, ya. Dan keputusan tersebut menjadi asas menjadi pertikaian dalam kes ini. Dan dalam kes ini, Jill Ireland ini Hakim Datuk Nur B. Arifin yang telah bersidang pada waktu itu sebagai Hakim Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan semakan kehakiman oleh wanita yang bernama Jill Ireland ini, dan telah mengatakan bahawa keputusan yang dibuat oleh KDN itu tidak berperlembagaan, kalau tak silap saya. Betul, ya? Dan dia mengatakan menyalahi undang-undang dan tidak rasional. Tidak rasional. Ini yang dikatakan oleh Hakim Nur bin Arifin. So, of course, keputusan ini adalah keputusan yang mengejutkan, dan oleh sebab itu kerajaan telah buat keputusan untuk buat rayuan. Untuk hantar kes ini kepada Mahkamah Rayuan supaya kes ataupun asas-asas keputusan tersebut dapat disemak dalam Mahkamah Rayuan. Okey, baik Syaril, isu dia di sini. Saya tak pasti sama ada kita nak masuk ke dalam hujah sama ada orang bukan Muslim boleh gunakan nama Allah ataupun tidak. Saya cuma nak rujuk kepada satu rencana yang telah pun ditulis oleh Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis, di mana beliau telah menulis satu rencana 16 Mei 2023, bukan Muslim guna nama Allah, antara nas dan realiti. Ya, saya rasa tulisan ini sangat penting untuk kita baca, dan kita harap bahawa dapat letakkan link itu dalam show notes nanti, di mana beliau sebut bahawa nas Al-Quran dan Al-Sunnah tidak membantah sesiapa yang memanggil Tuhan dengan panggilan Allah sekalipun bukan Muslim. Itu dari segi nas dia, ya. Dan kita pernah dengar ni bahawa Allah itu adalah istilah Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi di negara-negara lain tidak ada masalah kalau sekiranya non-Muslim menggunakan perkataan Allah. Tetapi Datuk Asri juga sebut di Malaysia, keputusan ini adalah keputusan bersifat tempatan dan urus tadbir politik setempat. Right. Maksudnya dia ambil kira bahawa different sensitivities in different areas. Dan di Malaysia ini ada sensitivity berkenaan dengan perkataan Allah yang orang Muslim di Malaysia menganggap bahawa sole exclusive use of Muslims di Malaysia. So saya rasa jelas kita tak nak sebut ataupun mengupas hujah tersebut. Kita rujuk kepada tulisan muftiperlis.gov.my oleh Dr. Asri. Cuma isu di sini adalah sama ada betul ataupun tidak tindakan KDN untuk menarik rayuan tersebut. Itu yang menjadi pertikaian di sini. Kita tolak ke tepi isu nas dan juga isu siasah, keputusan politik yang dibuat tentang penggunaan istilah ataupun kalimah Allah di Malaysia. Tetapi sama ada politically, adakah keputusan untuk menarik rayuan itu keputusan yang wajar ataupun tidak? Keputusan itu yang telah membuka kepada pertikaian ini. Ya. Dan mungkin saya terlepas pandang, tapi setakat hari ini saya belum baca lagi sebarang penjelasan yang tuntas kenapa drop. Ya. Kenapa tidak diteruskan proses rayuan itu. Banyak penjelasan yang cuba mengatakan bahawa ini ada isu penerbitan, bukan isu yang menukar
keputusan ataupun penghakiman yang telah dibuat sebelum-sebelum ini melarang penggunaan kalimah Allah dan sebagainya. Tapi bagi saya itu that's almost not the point lah. The point is how come dan kenapa Kementerian Dalam Negeri ataupun kerajaan mengambil keputusan untuk tidak meneruskan rayuan dan membuka kepada polemik bahawa adakah ini satu isyarat daripada pihak kerajaan yang boleh sekarang ni menerima. Dan itu yang menjadikan perkara ini bertambah sensitif. Tapi saya setuju dengan apa yang KJ katakan tadi. Saya pun belum baca apa yang ditulis oleh Datuk Asri, tapi mendengar rumusan apa yang KJ katakan, sebenarnya kita pernah cakap dan melalui perkara serupa ni belasan tahun dulu. Waktu KJ menjadi ketua pemuda, saya menjadi exco pemuda, kita pernah satu ketika tentang kes Harold. Yang saya pun tak pasti, mungkin ada pakar yang boleh jelaskan apa beza kes Harold dengan kes Jill Island ni, kenapa ada penghakiman yang berbeza, what was the asas mengapa Datuk Nurbi Arifin boleh mengambil keputusan yang lain. We're not equipped to say why, but I'm really interested to understand what the difference was. Tapi anyway, waktu itu kita dah bincang perkara ni dan kita sort of menerima hujah yang serupa lah, yang seperti mana dirumuskan oleh KJ apa yang Dr. Asri katakan, iaitu this is not something yang mungkin dilihat sebagai absolute secara keseluruhan, tetapi di Malaysia mungkin penggunaannya memerlukan pertimbangan yang lebih menyeluruh dari segi pentadbiran negara. Ya, jadi kembali kepada keputusan penarikan rayuan ini, saya rasa bagi saya lah, kalau saya di tempat kerajaan, kalau saya Menteri Dalam Negeri, mungkin keputusan yang tepat dan keputusan yang tidak akan mengundang kontroversi, sama ada kontroversi itu tercetus di kalangan umat Islam ataupun di kalangan non-Muslim, adalah untuk teruskan rayuan saja. Sebab kalau begitu kita serah kepada mahkamah untuk buat interpretasi sama ada keputusan Nurbi Arifin itu tepat ataupun tidak, sama ada larangan pada tahun 1986 itu melanggar undang-undang ataupun tidak. Saya rasa itu memang fungsi mahkamah. Tetapi apabila kita sebagai eksekutif menarik rayuan itu, kita preempt, kita mendahului keputusan daripada judiciary ataupun badan kehakiman yang memang ditubuhkan untuk tugas ini. Untuk menginterpretasi sama ada keputusan eksekutif adalah mengikut undang-undang ataupun tidak, antara lain. So, bagi saya jalan cermat sebagai seorang kerajaan ataupun menteri, lebih-lebih lagi bila kita tahu bahawa memang isu ni akan digunakan. Kalau kita memang pasang antena politik kita, ya, sebagai menteri ataupun menteri dalam negeri dalam hal ini, kita tahu bahawa beberapa bulan lagi akan ada pilihan raya negeri. Bukan saya kata semua benda patut dipolitikkan, tapi we live in a political world. This is in the political realm. Ya, jadi dia tahu bahawa akan ada pilihan raya negeri dan seteru utama dalam pilihan raya negeri itu adalah Parti Islam se-Malaysia. Dan apabila dia tarik rayuan tersebut dengan apa pun alasan yang diberilah, dengan apa pun alasan yang diberi, mesti benda ni akan dipolitikkan. Dan kita melihat bahawa tak sampai beberapa hari selepas perkara ini diketahui orang ramai, Ketua Pembangkang dan juga Tan Sri Mahyudin sebagai Presiden Bersatu dan juga PAS ni of course telah pun bangkitkan isu ini. Termasuklah daripada Pertubuhan Pembela Islam, daripada Badan Peguam Syari'i minta penjelasan. Jadi bagi saya ialah keputusan ini agak mengejutkan. Dari segi keputusan politiknya. I know Syarif being very careful about not wanting to say anything. Anything yang boleh disalah erti dan menambah pada ketegangan. Thank you. Tapi saya ingat kita dah komen perkara ni dengan cukup cermat. But one more thing. One more thing. Dan ini juga saya bangkitkan sebagai sesuatu yang memerlukan penjelasan yang lebih lanjut. Sebab kenyataan PM pada 16 Mei, kalau tak silap saya, ya. Sebab isu ni dilaporkan pada 15 Mei. Keputusan dibuat pada bulan April. Bila isu ni meletup, saya bagi kredit kepada PM lah. Sebab saya nampak
tidak ada menteri lain yang nak jawab isu ni. Termasuk Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution. Pada permulaannya senyap. Pada hari pertama berlaku dia senyap dan dia buat press statement pun, press conference pun saya rasa dia tak menjawab sepenuhnya. PM sendiri kena jawab. Dan yang ini saya rasa sebagai bekas menteri saya agak tidak puas hati sebab menteri patut menjadi perisai utama kepada Perdana Menteri. Ya, menteri patut jadi buffer kepada Perdana Menteri. Lebih-lebih lagi bila keputusan itu datang daripada kementerian dia sendiri. You have to own the decision. Tapi PM juga terpaksa buat kenyataan yang keluar pada 16 Mei. Saya faham apa yang PM nak cakap. Dia nak mengurangkan kemarahan orang Islam. Jadi dia kata hanya penganut Kristian di Sarawak dibenarkan menggunakan kalimah Allah berdasarkan kepada keputusan ini, which is actually not true. Yeah, technically it's not Kalau true. kita baca It's not what the judge said. Kalau kita baca penghakiman ini, actually it's applicable to the whole country. Yeah. Ya, jadi apa yang PM sebut, saya faham dia nak meredakan perasaan marah dan dia merujuk kepada satu kompromi yang telah pun dicapai sewaktu Najib menjadi Perdana Menteri. The so-called 10-point solution, di mana di Sabah Sarawak dibenarkan. Ya. Dan saya percaya PMX rujuk kepada kompromi tersebut. Tetapi bila rujuk kepada kompromi tersebut, sebenarnya dia tengok kepada penghakiman, it applies to the whole of Malaysia. Yeah. Jadi ini menimbulkan juga kekeliruan. Jadi saya rasa untuk segmen Keluar Sekejap, kita harap bahawa perkara ini dapat dibincang secara rasional. Jangan kita mempolitikkan isu ni. Saya tahu susah sebab semua nak mempolitikkan isu ni. Parlimen dah bersidang hari ini dan kita harap itulah tempat yang terbaik untuk Menteri Dalam Negeri ataupun menteri yang bertanggungjawab kepada agama ataupun undang-undang untuk memberi kenyataan yang jelas tentang perkara ini supaya perkara ini dapat reda. Orang Islam di Malaysia pun rasa bahawa kalimah Allah ini dipelihara, kesucian dipelihara, dan juga orang bukan Muslim pun faham tentang peraturan yang ada tentang penggunaan kalimah Allah ini. Dan secara ringkas, kompromi yang disebut oleh KJ itu 10-point solution itu pun mungkin menjadi satu manifestasi hujah yang disampaikan oleh Dr. Asri. Berkaitan dengan konteks dan perubahan dari segi pentadbiran mengikut konteks. So dan satu lagi, saya rasa perkara ini mestilah dibincang dengan penuh empati untuk memahami. Dan mungkin orang yang kata di negara Arab tak ada masalah pun pakai kalimah Allah, Indonesia dan sebagainya. Saya rasa konteks negara ni berbeza-beza. Mungkin di negara Arab biasa dengan kalimah Allah ini sebab istilah perkataan Allah itu mungkin wujud sebelum Islam sebagai perkataan Tuhan. Tetapi kalimah Allah itu di Malaysia, it's not a generic term, datang dengan Islam. It came with Islam. So that's actually my own argument. Bila saya jelaskan daripada dulu lagi that the word Allah predates Islam in Arabic, but the word Allah in Malaysia came with Islam actually. You know, of course you can argue the same about Indonesia, but Indonesia is a bit different in terms of dia punya tradition of religion. It's a whole complicated issue yang mana kita nak cuba cakap dengan cermat, tapi the main point I guess selain daripada all our ulasan tentang isu politik, komunikasi dan sebagainya ialah empathy lah. So try and understand the points of view on both sides. Jadi saya sebutkan tadi dari segi Muslim, of course non-Muslims there also. There will be a compelling argument. Ada setengah masyarakat di Sabah Sarawak juga di Semenanjung yang memang berbahas dalam bahasa Melayu saja. And they will produce a compelling argument against what we just said. Empathy itu yang kita perlu banyakkan dalam negara ni. Thank you. Kita akan kembali selepas ini. Kembali kita ke episod Keluar Sekejap, dan antara topik akhir mungkin dalam episod ni KJ, kita nak bincang tentang Sukan C 2023, Sukan C dan prestasi Malaysia di Sukan C yang dilangsungkan di Kemboja. Baru-baru ini mendapat perhatian yang sedikit negatif, ekoran daripada prestasi terburuk
dalam sejarah negara kita, tak silap saya, iaitu hanya mendapat 34. pingat emas walaupun sasarannya 40. KJ, apa bezanya Sukan C 2023 ni? Kenapa prestasinya negatif berbanding dengan harapan dan juga berbanding dengan prestasi-prestasi sebelumnya? Kita dah dengar hujah daripada Menteri Belia dan Sukan. Sebelum kita ulas perkara tu, mungkin nak tanya KJ dulu, what went wrong? Saya ada sedikit pengalaman Sebagai tentang bekas perkara ni, sebagai bekas Menteri Belia dan Sukan. Dan pertamanya saya nak sebut bahawa ini antara prestasi yang paling buruk. Kalau tak silap saya, ada juga Tamasha Sukan C sebelum ini di mana hasil pingat emas kita kurang daripada 34, ya, tetapi antara yang paling buruk lah. Okay. Ya, dan ini fakta. Saya baca dalam media sosial ramai yang marah bila surat khabar meletakkan headline prestasi terburuk kontingen Malaysia, sebab itu memang fakta. Dan saya melihat respons ini banyak di kalangan penyokong kerajaan yang sedia adalah. Mereka mengatakan seolah-olah surat khabar dan agensi media telah pun mempolitikkan isu ini. Tidak, itu fakta. Ini antara yang terburuk dalam sejarah negara. Kalau tidak paling buruk, antara yang terburuk lah. Dan saya nak sebut bahawa Sukan C ini sebenarnya banyak memberi kelebihan kepada tuan rumah. Ya, sebab tuan rumah yang menentukan acara sukan. Untuk makluman pendengar, kalau Olimpik, dia ada sukan yang dipilih secara kekal dan hanya boleh diubah oleh IOC, International Olympic Committee. Ya, dia tak boleh. Kalau tahun depan sebagai contoh Malaysia jadi tuan rumah kepada Olimpik, dia tak boleh tambah acara dan sukan, dan dia tak boleh gugurkan acara dan sukan. Dia kekal sebab itu keputusan IOC. Sebab itu Olimpik adalah gold standard, ya. Tetapi Sukan C ni fleksibel. Dia Sukan C ni diwujudkan asalnya SIAP Games, Southeast Asian Peninsula Games, bukan hanya sebagai satu tamasya sukan, tetapi sebagai satu alat pembangunan untuk menyatukan negara-negara Asia Tenggara. SIAP Games. Dan walaupun Sukan C telah melahirkan ramai atlet bertaraf antarabangsa, ianya diwujudkan dengan memberi penuh penghormatan kepada tuan rumah untuk memilih acara. Ya. Jadi bila Malaysia menjadi tuan rumah buat kali terakhir pada tahun 2017, yang KJ uruskan, yang saya waktu tu Menteri Belia dan Sukan, itu Sukan C yang terbaik dalam sejarah kita. Kita telah mencapai, sebab Menteri Belia Sukan waktu itu ke sebab kita jadi tuan rumah? Nanti kita akan mengulas benda tu. 145 pingat emas. Wow. Ya, 145, the best ever lah. Dan ramai yang akan kata bahawa itu adalah sesuatu yang agak luar biasa, mungkin tak realistik sebab kita jadi tuan rumah. Tapi saya bangga nak bagi tahu kepada Syaril dan pendengar bahawa sukan yang dipertandingkan di KL 2017 adalah sukan yang dipertandingkan sama ada di peringkat Tamasya Asia, Tamasya Commonwealth ataupun Tamasya Olimpik. Maknanya tak ada tambah. Maknanya sukan yang mainstream. Right. Ada contoh Kamboja kan. Dia ada masukkan sukan-sukan yang tradisi, sukan rakyat mereka. Sukan tarian, sukan cinlon dan sebagainya, yang mana tidak merupakan sukan mainstream untuk semua negara Asia Tenggara. Jadi itu memberi advantage kepada mereka sebab hanya mereka yang pakar kepada sukan tersebut. Orang lain tak main sukan. Mungkin 4 negeri ataupun 5 negeri saja negara yang main, dan negara lain tak main, maka memberi kelebihan kepada tuan rumah untuk merangkul pingat emas. Tapi di KL, we only had Asia Games, Commonwealth Games level sports at the minimum, or Olympic Games sports. Why did you make that decision? Sebab saya tak nak kita dituduh untuk meletakkan gelanggang yang tidak sama rata. So walaupun saya telah menggunakan pelbagai taktik untuk memberi kelebihan kepada kita, home ground advantage dan sebagainya, tetapi tidak ada sukan pelik. Ya, sewaktu KL 2017. Jadi balik kepada Cambodia ni, ya, saya melihat bahawa
ia memang satu kegagalan. Kita ucapkan tahniah kepada atlet yang telah menang dan atlet yang menyertai, tak ada masalah. Itu kita tak pertikaikan. Komitmen atlet dan kontingen kita salute di keluar sekejap. Cuma kita kena tanya, kenapa dah sampai tahap ini? Ya, dan saya harap bahawa saya telah meninggalkan KBS dan juga Sukan Malaysia dalam keadaan yang kukuh, bukan hanya keputusan 2017 Sukan C yang terbaik dalam sejarah kita, 2016 Rio Olimpik dan Paralimpik yang terbaik dalam sejarah negara kita, dan juga 6 juara dunia dalam satu tahun, kalender year 2016 waktu saya berada di KBS. Tapi selepas itu saya melihat ada kemerosotan dan saya agak sedih kerana itu berlaku. Saya ada baca menteri kata Sukan C ni kali ini ramai atlet muda yang telah pun kita hantar, dan memang betul. Tetapi itu dasar daripada dulu lagi. Zaman sebelum saya pun, Syaril, Sukan C kita hantar atlet muda. So sebagai contoh, KL 2017 Chong Wei tak main. Right. Nicole tak main. Yeah. Sebab kita rest mereka. So dia bukan unik untuk 2023. Tidak. Kalau ada pun Azizul Hasni, he cycled in 27 because he wanted to. Yeah. Dan Pandalela dan lain juga ada. Tetapi kita juga ketengahkan pelapis-pelapis. But ini memang dasar daripada dulu, yang mana kita utamakan our pelapis dalam tak boleh digunakan sebagai alasan. Tak boleh. Something clearly happen. Dan of course selection of sports, saya balik kepada isu pertama, Cambodia memang banyak gugurkan sukan-sukan yang mana kita menang pingat emas. Banyak contohnya track, cycling, berbasikal track tak ada, dan ada baca acara dan sukan yang mana kita telah menang pingat emas yang dikecualikan daripada Cambodia. Itu kita boleh terima. Tetapi even within that, 40 was our target. 40 target kita, 34 tu sasaran 40 tu dah take into account. Kita dah drop, dah mengambil kira semua sukan yang kita menang, acara yang digugurkan. Tetapi tak dapat juga. Dan antara ialah disappointment sukan renang, yang mana kita berjaya menang pelbagai pingat ataupun beberapa pingat dalam temasya-temasya sebelum ini, agak hambar, dan juga under delivered, I suppose also athletics. Ini multi medal punya acara dan event lah. KJ, sebelum kita ulas ataupun saya nak ulas apa yang disebut oleh Menteri Hanayo, mungkin sekejap KJ boleh terangkan what goes through the preparation, apa peranan seorang menteri seperti mana KJ lalui untuk memaksimalkan peluang prestasi yang baik dalam temasya-temasya sukan. What exactly do you do? So dia bergantung kepada menteri. Ada menteri yang hands off, yang menganggap bahawa ini bukan tugas dia, dan ini diserahkan kepada Majlis Sukan Negara dan juga persatuan-persatuan sukan untuk menentukan. Bagi saya lebih hands on, sebab saya tahu akhirnya yang akan umumkan sasaran itu adalah menteri. Jadi kalau kita hands off dan kita umumkan benda yang kita rasa kita tak ada peranan, akhirnya kita kena bertanggungjawab juga. Jadi saya telah membuat keputusan waktu saya menjadi Menteri Belia dan Sukan untuk sendiri terlibat, tidaklah micromanage tetapi mempengerusikan, contohnya jawatan kuasa induk kepada persiapan atlet kita. Jawatan kuasa teknikal dibuat oleh pegawai-pegawai teknikal, tapi induk penting sebab saya nak tahu sama ada dari segi policy, dari segi dasar kita, dari segi peruntukan yang paling penting cukup ataupun tidak untuk persiapan. So untuk Sukan C, dan KJ ada buat keputusan-keputusan based on this knowledge. Because untuk Sukan C dia punya preparation time dalam 2 tahun lah, sebab Sukan C ni setiap 2 tahun. Jadi setelah habis satu Sukan C, kita akan tengok kepada prestasi dan kita akan buat unjuran sama ada atlet itu akan beraksi pada Sukan C yang akan datang. Dan kita juga kena ambil perhatian dan juga kena ambil pertimbangan sama ada atlet itu akan pergi ke Commonwealth Games, Asia Games, Olympic Games, yang mana kalender itu mungkin bertindih ataupun mungkin akan overlap dengan Sukan C. Dan daripada situ kita kena bincang dengan MSN dan Persatuan Sukan. Okey, atlet ini kita akan hantar ke kejohanan mana bagi tahun ni. And that requires planning. Sebab kita tak boleh kata, okay, Syaril contoh akan mewakili Malaysia dalam angkat berat. Okay, tapi and then immediately you are going to represent Malaysian SEA Games. No, dia akan ada planning sebab Syaril kena pergi ke
pertandingan-pertandingan sebelum Tamasya Sukan C. Yeah. Otherwise you're not going to have the exposure. Sure. Itu kena ada planning, perancangan, itu kena ada peruntukan, is not free. Kena hantar ke sana dengan coach sekali, dengan sains sukan. So semua ini adalah tanggungjawab bagi saya lah, tanggungjawab menteri. Sebab menteri yang set policy, okay, kita kena pastikan bahawa atlet pelapis kita mencapai satu tahap di mana mereka boleh menang pingat pada Sukan C yang akan datang 2 tahun lagi. So apa perancangan kita dan sama ada kita dapat peruntukan yang cukup ataupun tidak untuk menghantar mereka. So I would say a minister is involved. Is involved. Okay. Yeah. Yeah. No, it's great. Kita dapat mendengar daripada KJ, bekas Menteri Belia Sukan yang mengempalai sewaktu prestasi baik Tamasya-Tamasya Sukan, apa sebenarnya peranan menteri yang proaktif dalam hal ni. Dan bercakap tentang peranan menteri, kita melihat respon ataupun penjelasan daripada Menteri Belia dan Sukan sedia ada, Yang Muhammad Hanayo, yang sedikit tular KJ apabila dikatakan beliau mengatakan bahawa Sukan C prestasinya tidak baik disebabkan ketidakstabilan politik. Mungkin ada penjelasan yang lebih tuntas daripada beliau, tapi kalau lihat, even that sentence should not have come out lah bagi saya. Bagi saya, mungkin KJ sedikit cermat dalam hal ni, since you were ex youth and sports minister, maybe you don't want to go all in on this, tapi bagi saya KJ yang kurang berkepentingan dalam hal ni, I mean, you own the failures lah. Yes. Own the failure. It's fine. I mean, people will, once you own the failure, saya rasa orang pun akan faham. You pun baru jadi menteri, baru 5-6 bulan. Nobody expects a miracle from you. Keputusan ini yang mengecewakan ini bukan hanya atas bahu seorang menteri yang baru 5-6 bulan. Kita boleh faham perkara itu. Tapi apabila seolah-olah langsung tidak mahu memimpin ataupun memiliki keputusan ini dan menggunakan hujah yang kurang masuk akal lah bagi saya, dan kurang relevan, ia hanya menambah kekecewaan dan sedikit kemarahan daripada rakyat. KJ, I don't know, do you want to say anything extra about this? Ya, saya nak tambah sikit sebab bagi saya menteri kena berjiwa besar sikit lah. Sebab sukan ni adalah isu yang emotif. Maksudnya dia mengundang kepada emosi yang pelbagai di kalangan rakyat. Sebab yalah, kita biasalah, kita ada semangat patriotisme yang tinggi dan kita nak melihat atlet kita berjaya. Dan saya bagi contoh kepada Syaril ya. Pada tahun 2014, saya jadi menteri pada tahun 2013 dan berlangsung Sukan C di Myanmar. Saya baru saja beberapa bulan dalam jawatan sebagai Menteri Belia dan Sukan. Nasib baik kita telah mencapai sasaran pada waktu itu. Tapi pada tahun seterusnya, tak sampai setahun saya jadi Menteri Belia dan Sukan, kita ada Sukan Commonwealth di Glasgow dan juga Sukan Asia di Incheon di Korea Selatan. Dua-dua kita tak mencapai sasaran. Boleh saja saya kata saya ni menteri baru setahun, tak sempat nak ada cycle 2 ataupun 3 tahun untuk buat perancangan yang rapi. Tapi saya telah memiliki kegagalan tersebut. I apologize. I didn't have to apologize. Saya tak perlu minta maaf, tapi saya masih lagi ingat. Saya tulis dalam Facebook saya kata saya sebagai menteri, dan saya tak ada caveat. Saya tak kata walaupun saya menteri setahun. Saya kata saya menteri dan saya minta maaf dan saya akan ambil tindakan. Dan you know what I did? I actually changed the ketua pengarah MSN. I see. It was a tough decision sebab pada waktu itu Allahyarham Datuk Sri Zulkifli Embong, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara, great man, good friend. But I made the decision that he was there for too long and we needed somebody else, dan saya telah akhirnya melantik Datuk Syapawi yang menjadi Ketua Pengarah sampai hari ini. And I took action. Not only saya memiliki kegagalan, but I had to make a tough decision, completely unheard of, to replace a sitting Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara. Dan saya melihat bahawa dalam hal ini menteri sepatutnya at least jangan keluarkan statement macam tu lah. Dia bukan hanya soal ketidakstabilan politik. Saya faham apa yang dia kata. Dia cuba kata oleh kerana ada perubahan dari segi dasar, mungkin oleh kerana terlalu ramai menteri dalam tempoh 2-3 tahun ni ada gangguan. I don't disagree with that. Mungkin ada sedikit sebanyak kesan. Tetapi nak
terus kata disebabkan kestabilan politik, I think is distasteful lah. Agak kenyataan yang agak dan memang telah mengundang kecaman daripada orang ramai. Dan I don't know, I mean for me, you know, I took ownership just as Olympic Games di Rio, yang terbaik dalam sejarah Malaysia di Olympic Games, 3 years into my time in KBS, then you know, I should take ownership of that, because 3 years is a good time for me to have proven something. Apabila KJ memiliki sesebuah kegagalan, that gives you tambahan credibility untuk memiliki kejayaan. The successes, right? So that's how life works, right? Exactly. Usually. But just a short tambahan tentang Menteri Belia Sukan sedia ada ni, KJ. I want to say something nice and something less nice. On the nice part, to be fair to her, just slightly to be fair to her, mungkin headline yang mengatakan ini adalah salah ketidakstabilan politik itu pun sedikit nakal lah. Itu normal, our press. Yeah, because you meant changes in policies dia lah. mungkin memberikan satu penjelasan yang lebih panjang, tetapi yang menjadi clickbait itu adalah, oh, menteri salahkan ketidakstabilan politik. So to be fair to her, I'm quite confident she didn't say that, you know, in the simple sense. Tetapi kalau boleh saya gunakan platform ini, ada juga beberapa kenyataan in the past daripada Menteri Belia dan Sukan sedia ada ini yang sedikit janggal. Contohnya sebelum pilihan raya 15 baru-baru ini, KJ, beliau pernah tweet satu gambar yang cuba menyamakan Datin Seri Rosmah Mansor dengan Kak Su, Datuk Suraya Yaakob. Di Kedah, iaitu calon UMNO saya tak ingat, Pendang. Di Barisan Nasional Pendang untuk pilihan raya 15. Kak Su, kawan kita juga, saya rasa, Datuk Suraya Yaakob, dia menjadi calon, dan Kanayu cuba nak letakkan lah, contohnya, maknanya nak cuba gambarkan muka mereka serupa. Dia cakap, oh, I thought it was Rosmah for second. Which susah nak jelaskan, tapi kalau pendengar boleh tengok tweet itu, kita faham apa yang Hanayo cuba buat. Ya, dia cakap bahawa kedua-dua tu mempunyai wajah yang serupa, but we know what you're doing lah. Ya, jadi ada sedikit track record di sini, sejarah di mana ill-advised, I think, remarks pernah dikeluarkan, dan kita harap dalam kapasiti beliau sebagai menteri tidak lagi sebegitu. Dalam sukan sini pun saya nampak ada tendensi juga, sebab ialah jauh sekali dia nak memiliki kegagalan tersebut. Walaupun I think saya setuju bahawa it's not her fault, dia baru saja menjadi Menteri Belia dan Sukan, tapi dia punya clap back tu agak agresif, bukan hanya menyalahkan ketidakstabilan politik, tapi dia juga mengungkit nama Syahidan Kasim. Because Syahidan Kasim adalah presiden kepada Kesatuan Olahraga dan juga kepada Kesatuan Renang Malaysia, dan memang bertanggungjawab untuk memberi jawapan juga, walaupun tanggungjawab persediaan atlet ini bukan hanya di Persatuan Sukan tetapi juga dipikul oleh Majlis Sukan Negara. Ini adalah konflik, mungkin untuk episod yang akan datang kita boleh bincang sama ada MSN ataupun Persatuan Sukan yang bertanggungjawab, ataupun adakah chemistry yang baru perlu diwujudkan. Tetapi bila ditanya oleh wartawan tentang kritikan daripada Parti Bangkang, Hanayo clap back to say, oh, why don't you ask Syahidan? So I think it's these snide remarks that it's snide remarks. I know she's a darling of some social media platforms. That's fine. Nothing personal against her, tapi got to reduce this kind of snide remarks. Absolutely, I think 100%. Just satu lagi perkara berkenaan dengan sukan C ni, Syaril, sebab kita mempunyai peluang yang agak istimewa. 2 tahun lagi Sukan C, kalau tak silap saya, akan pergi ke Thailand. Tetapi 4 tahun lagi, pada tahun 2027, Sukan C akan kembali ke Malaysia. 10 tahun selepas kita berjaya pada KL 2017, kita akan adakan Sukan C semula di Malaysia. Mungkin ada negara lain di rantau Asia Tenggara telah pun, sebab dia ikut giliran, tetapi ada kalanya mereka tidak bersedia untuk menjadi tuan rumah sebab bajet dia besar. Jadi dia akan balik 2027. kepada 2027 akan balik ke elections after Malaysia. So sampai hari ni, ini selingan ya, sampai hari ni
saya difahamkan bosku Bosku sampai hari ni dia akan bagi tahu orang bahawa antara kesilapan besar yang telah dibuat dari segi taktik adalah tidak membubarkan parlimen selepas Sukan C tahun 2017. In fact, Syaril, I'll tell you, I pleaded with him selepas Sukan C tahun 2017. Saya kata tolak ke tepilah soal politik, but I told him, said, sir, I will deliver the best SEA Games ever. Dan selepas tamat Sukan C, saya beritahu kepada Datuk Seri Najib, bosku, saya kata, I delivered the best SEA Games for you. Now, politically, you should think about this. You should dissolve parliament. Not that we did SEA Games because of politics, but it's good timing. Feel good factor. And dia kata kepada saya, nak tunggu dulu sebab ada persempadanan semula Selangor ke apa benda. Dia difahamkan, diberitahu oleh pemimpin UMNO Selangor boleh menang Selangor. And he waited. And of course, until today, dia akan mengatakan bahawa that was his big mistake lah. Tapi balik kepada cerita 2027 ini, saya nak bagi satu cadangan. Dulu saya cuba buat, Syaril, tapi tak jadi. Setiap kali kita dapat Sukan C, kita selalu buat di KL. Negara lain mereka dah buat di bandar-bandar lain. Kedua, ya. Bukan hanya di ibu negara mereka. Dan pada tahun 2017, asalnya saya sebagai pengurusi Jawatan Kuasa Penganjur mencadangkan supaya kita buat di KL, Kuching dan juga Kota Kinabalu. Tetapi tak jadi sebab terlalu banyak tempat dan tak praktikal. So saya nak cadangkan kepada kerajaan, apa kata kali ni kita jangan buat di Semenanjung langsung. Kalau saya rasa buat di Kuching dan KK, it can work. KL, Kuching, KK cannot work. KK, Kuching can work. Dan saya telah sampaikan idea ini kepada Ketua Menteri Sabah baru-baru ni, kepada Datuk Seri Haji G. Saya tahu Sarawak are serious and they have the facility, dan Kerajaan Persekutuan pun boleh membantu dari segi infra dia. Saya harap tahun 2027, apa kata kita menganjurkan Sukan C di Kuching dan juga di Kota Kinabalu. Alright. Separuh di Kuching, separuh di KK. What do you think? I think that's a good idea. I just don't know whether politically it works because the state elections happened before. But good idea. Okay. Okay, episode yang dah cukup panjang. Kita jumpa lagi beberapa hari lagi. Keluar sekejap.